Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqta bihil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Katakanlah, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan atau perdagangan yang kamu khawatiri akan ruginya, dan rumah-rumah kediaman yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, serta berjihad pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yang saya hormati lagi saya kasihi pengurusi serta ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat, para jamaah, mudah-mudahan dirahmati dan diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi menetapkan hati kita untuk menjadi manusia yang sayang pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang sama hati kita masih tetap berada di atas landasan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana percayalah, dalam hidup ini suatu perjuangan. Hidup yang sementara ini perjuangan sama ada kita menjadi manusia yang selamat atau menjadi manusia yang tidak selamat. Kita akan jadi selamat apabila mengikut semua yang dikehendaki oleh Islam dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Islam. Kemudian kita akan menjadi manusia yang sesat lagi tidak selamat apabila kita makin hari makin jauh daripada Islam. Yang keduanya, apatah lagi meninggalkan Islam, ataupun kita ambil Islam ni separuh-separuh. Yang sesuai dengan diri kita, kita ambil. Yang tak sesuai, kita tinggalkan.
Jadi hak mana yang sesuai? Afatu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman sebahagian daripada kitab, kemudian kamu kufur sebahagian lagi? Bahagian-bahagian lain kita ambil sesuai dengan kita. Semayang kita ambil sebab sesuai. Itu pun ramai yang tak semayang. Yang sesuai pun ramai tak semayang. Kita alhamdulillah yang datang surau ni pada saya, kalau tak ceramah pun tak apa dah. Saya duk minta sangat orang susun saya ceramah di Tesco, kuliah maghrib di Tesco, tengah-tengah Tesco tu kan. Saya duk minta sangat orang kuliah maghrib kat tengah-tengah Jaya Jesco. Semua majoriti tak semayang. Saya pergi time maghrib kalau kat Tesco Jasco ni, hak semua koko ni kan. Banyaknya yang tak semayang daripada semayang. Yang ni alhamdulillah Allah buka hati kita sayang pada Allah, sayang pada Rasul. Ada kuliah agama datang kita, ada orang azan pun dia tak peduli dah kan. Dalam masa yang sama kita sambut maulud Nabi, berarak-arak, pejam mata, samping bukan main. Dengan baju gosok pukul 5 pagi lagi kan. Gosok baju semain subuh tidak, berarak maulud Nabi kan. Kemain bawa tu dia Rasulullah, contoh ikutan tauladan tu dia. Berselawat tu dia daripada Seri Perantau ni, dekat-dekat Sabak Bernam baru berhenti kan. Punya jauh selawatnya, semayang tak kan. Kemudian balik-balik dapat nasi bungkus kan, dapatlah mineral C apa kan, apa jenis jenama mineral sebotol tu dia. Zuhur pula atas semayang kan. Sambut maulud Nabi kan. Jadi sebab itulah maulud Nabi timbullah marah orang tak berarak. Maulud Nabi, Rasulullah tak pernah berarak maulud Nabi kan. Tapi nak berarak boleh tak? Boleh. Kata Profesor Dr. Yusuf Qardawi, beraraklah daripada sini sampai ke London, jangan berhenti kan. Jalan kaki. Janganlah sini Seri Perantau pergi Kampung Nelik, itu sikit sangat. Tanda sayang kat Nabi, patutnya berarak daripada Seri Perantau ni, kurang-kurang berhenti di Kota Baru atau Alustar, baru betul kan. Barulah tanda sayang pada Nabi. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dididik, yang ditarbiah oleh Nabi, sayang pada Nabi. Bila kita sebut sayang pada Nabi ni, yang pertama kena ikut perjuangan Nabi. Kena ikut perjuangan Nabi walau kita tak pernah jumpa Nabi. Saya rasalah dalam dunia ni, nama manusia yang paling banyak kita sebut dalam dunia ni, malam ni bukan nak ceramah maulud, tapi intro pada maulud Nabi kan. Sebab nanti saya dipahamkan di surau ni, tapi ada setengah masjid daripada minggu lepas saya duk ceramah maulud dah. Oh dahsyat kan. Ceramah maulud sampai seminggu, ada setengah sebulan. Setengah masjid tu sebulan sambut maulud kan. Ada setengahnya bukan sambut maulud, sambut mulut kan. Habis kuliah ada makan, habis kuliah ada makan. Orang tanya apa pengajaran kamu dapat daripada maulud Nabi? Dapat makan je Ustaz kan? Alhamdulillah, tiap-tiap tahun malam ni biryani, esok biryani gam kan. Gam pula bukan jenis gam tu, gam uhu kan. Bukan gam biasa makan tu lekat mulut kan. Tu special dia gam yang selalu sambut kan. Jadi sebab itulah bila kita kata sayang pada Nabi, bagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi sebut, saya nak ajak diri saya nak ajak ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang yang dihormati, yang dikasihi sekalian, kita ukur iman kita. Tidak sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman kamu sehinggalah kamu menjadikan manusia yang paling dikasihi. Aku ni, kata Nabi, manusia yang paling kamu kasihi. Lebih daripada kamu kasih pada mak bapak kamu, lebih daripada kamu kasih pada anak kamu, lebih daripada kamu kasih pada seluruh manusia atas dunia. Ketika mana ayat yang saya bacakan tadi, ayat kalau mana-mana maulud Nabi orang baca lah ayat ni kan, dalam surah At-Taubah. Sebab tu surah At-Taubah atau suratul Bara'ah ni, kita tidak disunatkan bila nak baca dia start dengan Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh kan. Sebab satu-satu surah dalam Quran, surah At-Taubah, Bara'atun minallah kan? Dia tak payah start dengan Bismillah, start terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, start. Mengapa surah At-Taubah ini adalah surah yang diturun ketika mana peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata bila turun ayat ni dalam keadaan Bismillah ni ketenangan, jadi tidak disunatkan. Jadi terus Bismillah, a'udzubillah, terus Bara'atun minallah. Jadi dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24,
Selalu kita baca ayat ni, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Bagaimana bila turun ayat ini, bila didengar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini, sebab tu kita jangan rasa kita ni rajin surau, jiran kita hak jenis kaki tak surau, kita hukum dia, oh manusia jahat ni. Belum tentu, kan? Belum tentu. Sebab manusia ada yang dilahirkan Islam, membesar Islam, kemudiannya kahwin Islam, tua Islam, mati alhamdulillah Islam. Ada orang yang lahir Islam, besar Islam, sekolah Islam, kahwin Islam, tua Islam, dekat nak mati jadi kafir. Ada? Kan? Kita nanti nak mati, ingat tahu ke? Nak mati nanti, saya dah sebut dalam kuliah lalu, mata terpejam apat. Masa itu datanglah, kan? Masa itu datang. Saya baru ni disebut oleh satu orang, isteri dia baru meninggal dunia. Dia kata, Ustaz, Allah nak sebut tak, nak cerita macam mana, tak tahu sampai sekarang. Sebulan dia tak tidur lepas suami dia meninggal. Saya tanya sebab apa? Lagi setengah jam suami dia nak mati, dia kata. Dia meronta-ronta pada berbulan dah sakit, relaxnya, stroke. Dekat nak mati setengah jam itu, seolah-olah dia menampak satu benda, matanya bulat mata tu. Dia kata meronta sana, bergelisah sana, bergerak sana. Dia kata, saya tanya apa amalan dia masa hidup? Masa hidup semayangnya tak jaga, masa sakit pun tak jaga, kan? Saya kadang-kadang kesian tengok. Semalam saya baru balik daripada Kota Baru, pergi jaga mak sakit duduk dalam wad 2 hari. Hari ni tak bangun dengan kita pula tak bangun, kan? Pergi try tidur lah, jaga mak tidur dalam hospital 2 malam, kan? Tidur atas tikar mengkuang, lama tak buat macam tu, alhamdulillah. Tapi kita tengok, ya Allah, rasa kesian, rasa sakit elok-elok, kan? Daripada majoriti dalam wad tu tak semayang dah. Mati semayang ni, hatta sakit nak mati pun wajib semayang. Satu-satunya perintah dalam agama yang tak boleh tinggal namanya as-salah. Sama ada sakit ke, sama ada tak sakit ke, sama ada lapang ke, sama ada musafir ke, sembahyang. Puasa tak apa. Puasa ni sakit, tak payah puasa. 30 hari Ustaz Ramadan, tak payah puasa. Saya ni tua Ustaz, 85 tahun, tak payah puasa. Sebab tidak lagi diletakkan fardu puasa pada orang yang tidak mampu. Zakat, saya punya lah duduk ya Ustaz, kerja kat perantau ni, duduk perantau orang susah Ustaz, kira-kira duit zakat tak cukup, nak makan, tak payah keluar zakat. Tak payah, Islam tidak membebankan. Sampai hak susah pun keluar zakat, tak payah keluar zakat. Tidak wajib zakat pada orang yang tidak sampai dia punya kadar nisab dia. Genap haul pun tak cukup juga, tak payah bayar. Adilnya Islam. Kalau tak adil, semua hak sesak tak boleh makan pun kena bayar, hak tak sesak kena bayar, mati tu. Islam adil. Kemudiannya pergi haji. Dia kata, saya tak mampu Ustaz, daripada dulu sampai sekarang kumpul duit, tak mampu nak pergi haji. Saya kata, dalam hati kena ada satu perasaan nak pergi jumpa dengan Baitullah ni. Allahu Akbar. Kali pertama jumpa dengan Baitullah, semayang sekarang ni menghadap kepada Kaabah, tapi hati kita tak pernah semayang depan Kaabah. Bila sampai kali pertama, Bismillahi Allahu Akbar, tengok Kaabah, air mata terus menitis. Walaupun 100 kali pergi pun dah sekaruh tu pergi, kita akan sampai depan tak akan menitis air mata. Bukan kita rasa Allah duduk dalam tu, bukan. Itulah tanda kemuliaan dan kebesaran Allah. Dalam satu hadis Nabi, orang yang pernah tawaf di Baitullah ini, dia di padang mahsyar nanti Baitullah ini akan terbang seperti burung. Orang yang pernah tawaf, sama ada sunat atau tawaf fardu, dia akan bergantungan pada Kaabah ini, ditarik masuk dalam syurga Allah keseluruhannya. Jadi kena ada cita-cita. Tapi kumpul duit tak cukup. Saya kata jangan tipu. Saya tanya selalu, Astro ada kat rumah? Dia kata ada. Astro 110 sebulan. Kumpul selama setahun. Saya dah sebut pada kuliah dulu, kumpul setahun dapat 1,200. Tak payah tengok Astro. Astro tu bukan sekadar, bukan sunat langsung, tak ada. Dalam mana-mana kitab saya dah cari, tak ada pun sunat ada pasang Astro, rumah tak ada, kan?
Yang banyak adalah bukan lagi makruh, yang banyak haram. 90% program dalam tu majoriti adalah hiburan. Yang tua bangka pun tengoklah, sehati berdansa, seronok kan. Tengoklah sekarang ni apa? Akademik fantasi Asia tu kan. Semua sia-sia semua kan. Makin tengah malam makin macam-macam, ada saluran khas 104 hiburan tanpa henti. Ini bagi masa mana nak beribadah? Ini semua agenda-agenda melalaikan kita. Jadi saya kumpul 10 tahun jangan pakai Espro, boleh gaji RM120, 110 sebulan, RM100 lah sebulan, kali dengan 12 bulan 1,200, kali 10 tahun 12,000, nak pergi haji 9,000 lagi. Duit beli tamar ada lagi 2,000. Beli tamar semua kelas A kan, 2,000 ni makan tak habis, 3 tahun makan tamar kan. Kumpul duit tak selesai kan. Kumpul duit tak cukup juga ustaz, tak payah pergi haji. Maka bila mati anak buat badal haji kan. Tak apalah. Tapi sembahyang, pergilah cari mana kitab pun, sembahyang tetap wajib. Satu-satunya ibadah dalam dunia ini, baik musafir, baik tengah sakit, baik tengah macam mana, sembahyang. Saya tengok malam Allah kadang kesian. Kalaulah sakit tu 10 tahun, 10 tahun tak sembahyang. Hak yang jaga sakit pun tak sembahyang kan. Yang jaga sakit ngapa? Sakit juga kata dia. Sakit serupa dengan orang yang hak sakit tu. Hak yang jaga orang sakit pun tak sembahyang. Hak yang sakit lagi dah tak sembahyang. Waya bersirat. Waya ustaz macam sekarang boleh tayamum kan. Tak boleh. Tolong mak kita, ayah kita. Sakit ni ujian. Jangan sampai mati. Bila mati Allahu Akbar, mati sampai mata lulak-lulak nak hidup, kita bimbang. Amalan hidup kita masa tu dia akan datang. Kita takut. Masa mati sama ada kita bimbang. Kalau mati tak boleh mengucap la ilaha illallah. Mana mungkin masa hidup tak pernah mengucap la ilaha illallah. Sebab tu sekarang saya cadanglah untuk sempena sambut Maulud Nabi, canda sayang pada Allah, banyak ucap la ilaha illallah. Sambil duk goreng ikan, boleh la ilaha illallah. Goreng ikan siau ikan, minyak cap apa, jagung apa kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Potong sayur, la ilaha illallah. Makin besar ikan makin kuat, la ilaha illallah kan. Barulah betul. Ini tak tahu dia kan. Tengah-tengah potong ikan nak darah aja nyanyi lagu Siti Nurhaliza kat dapur. Kurang tingkat 8 tu kan. Tapi kalau la ilaha illallah semua tak apa kan. Jiran sebelah bang, dia kata dahsyat goreng ikan la ilaha illallah. Itu baru goreng ikan belum semayang. Jadi sebab itulah banyak kan. Jadi sebab itulah bila sebutkan ada orang yang lahirnya kafir. Lahir kafir, besar kafir, menikahnya kafir, dekat nak mati masa Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab yang saya nak sebut tadi, panjang jauh larinya teman. Nak sebut nak kait dengan ayat At-Taubah ayat 24 tadi. Bila Sayyidina Umar ini manusia yang asalnya menentang agama Allah, manusia yang paling kuat lawan Nabi SAW, paling kuat sampai nak bunuh Nabi, bawa pedang terhunus kat tangan. Orang bagi tahu, Umar, sebelum kamu bunuh Nabi, adikmu masuk Islam. Adik kamu tu Fatimah masuk Islam. Dia pergi kalau macam tu, sebelum cari Muhammad, aku cari adik aku dulu. Masuk yang mengajar adik dia Quran, tok guru Quran lari tercampak sampai ke dapur, menyorok dalam pasu beras kan. Tok guru takut. Umar ini juara WWF. Kalau sekarang The Rock is cooking lah. Johan ni bertumbuk, tak pernah orang menang kan dia. Masuk watak ini, mana adik aku dengar baca Quran, tok guru lari sampai keliling rumah, duduk belakang tu. Tanya kamu ikut Muhammad? Penampak dia punya adik ipar dia berdarah habis. Umar akhirnya bila hanya kerana Ar-Rahman bila baca ayat terakhir, Umar masuk Islam kan. Masuk Islam cari Nabi. Mana Muhammad duduk? Padahal Nabi duduk rumah Arkam bin Abi Al-Arkam, rumah yang paling tersorok kan. Rumah yang paling tersorok sekali. Duduk kaki bukit Jabal Qubais kan.
Dalam bahasa Arab, Jabal ni bukit. Orang kampung saya, orang tanya gimana? Bukit Jabal Abi Kubais. Dah lah, Jabal tu bukit dah, cukup lah kan. Tak apa, Kubais pun Kubais, jangan carrot tomato dah kan. Jadi duduk macam tu, Umar datang. Masa tu adab rumah orang Arab, dia ada satu lubang kat pintu. Ni kita sekampung majoriti ada, nak tengok siapa datang kan. Tok Imam datang kan. Kemudian datang siapa datang. Jadi hintai kat pintu, yang hintai Saidina Hamzah pergi hintai tengok. Dia sebut muka berubah. Kata Hamzah, Umar yang datang. Sahabat lain terus kelang kabut dengan Umar datang. Nabi steady, relax kan. Kalau Nabi pun kelang kabut, hal lain terus terjun kau tingkap kan. Sebab tu kita jadi pemimpin, kita kena, walau takut, kena tunjuk tidak takut kan. Kalau pemimpin pun penakut kan, katalah Nabi, Umar datang, jom kita cabut. Hal lain lagi, belum Nabi sebut dah hilang dah kan. Kemudian Nabi kata, tak apa, benarkan dia masuk. Kalau sekiranya dia masuk sebab dia datang dengan cara baik, kita layan baik. Tapi kalau dia datang dengan cara tak baik, kita akan tebas lehernya dengan pedang pada tangan dia. Tak, Nabi tu kebenaran ni, bahasa pendekar ni kan. Zaman sekarang pendekar mustar lah kan, tak ada hal lain boleh lawan pendekar mustar kan. Kalau dia datang baik, kita layan baik. Kalau dia datang tak baik, kita layan dia dengan cara kita tebas lehernya dengan pedang pada tangan dia, bukan pedang pada tangan kita. Ni bahasa pendekar. Kalau kita hari ni, akan ku tebas leher dia dengan pedang aku, itu tak pendekar. Akan ku tebas leher dia dengan pedang pada tangan dia. Umar, bila Umar ni dengar ayat ini, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha. Nabi sebut semua benda ni yang benda manusia sayang. Yang pertama, sayang pada mak bapak. Siapa saya tak sayang pada mak bapak? Walau manusia akhir zaman sambut maulud ni, yang terajang mak siapa-siapa kan. Yang lawan mak biasa-biasa je. Yang langsung tak jengak mak ada kan? Langsung tak tengok. Sebab itulah kita bimbang perkara ni jadi macam tu. Pernah Malik bin Dinar seorang ahli sufi, sayang kat mak, dia angkat jadi ahli sufi. Satu hari mak dia sakit, mak dia kata picit Malik, dia picit sampai mak dia tidur. Bila mak dia tidur, dia tak berhenti picit sampai azan subuh, daripada lepas isyak. Mak dia celik kata, mengapa Malik tak berhenti? Masa Malik dapat arahan daripada mak tadi, mak suruh picit, mak tak suruh berhenti bila kan? Picit dia. Kalau anak kita nampak picit orang sakit, 2-3 kali picit terus lelap kan. Macam kita picit sikit mat, picit lelap hore anak kita kan. Selagi bapak celik, dia boleh buat pula mata bapak dia. Dah celik, dah padam orang tua ni kan. Malik bin Dinar picit. Mengapa? Masa mak suruh tadi, mak arah saya picit, tapi mak tak bagi arahan suruh berhenti. Jadi Malik picit mak sampai azan subuh. Ada dah anak akhir zaman macam ni kan? Tak ada, susah nak jumpa kan. Malik bin Dinar sayang pada mak, kemudian sayang pada saudara mara, sayang pada anak. Sayang pada anak. Allahu Akbar. Daripada kecil kita belai anak kita kan. Sebab tu hari ni saya rasa pelik. Kita sambut maulud Nabi, manusia mabuk, manusia gila yang tak sayang pada anak. Kan pada minggu lepas keluar berita muka depan Metro, manusia beranak, anak zina buang tepi surau kan. Orang sekarang pandai. Dia buang anak, dia tak buang dalam tong sampah, dia tak letak kat market, dia tak letak kat Tesco. Dia tahu orang Tesco jahat semua. Dia letak kat surau. Datang surau macam malam ni semua baik-baik semua kan. Baik-baik, tengok muka semua baik, jernih, hati sejuk. Sebab tu geng zina tu, dia beranak kuek letak pagar masjid. Dia tahu kalau Pak Bilal jumpa, mesti baik punya Pak Bilal ni. Takkan Pak Bilal paharu biru, takkan Pak Imam pun kaki disko kan. Jadi mesti orang baik. Orang Pak Haji ni semua baik. Dia letak. Baru ni Pak Bilal pun keluar tengok bungkus putih satu. Ingat apa? Nak ambil, tengok budak. Itu satu. Saya nak sebut
fakta yang berlaku sejak tahun 1999 sampai 2003. Kita kan sambut Maulud Nabi tiap-tiap tahun. Tapi ni 2003, saya tak ambil 2010. Kalau ambil 2010 kena kali dengan 2-3 lagi. Yang ni 99 sampai 2003 anak luar nikah yang lahir di Malaysia ini seramai 70,430 orang. Yang ni yang daftar, yang tak daftar kali lagi 2 macam ni, 100,000 lebih. Yang tak daftar dia beranak terus masuk dalam lubang jamban. Di pelas yang budak. Baru ni satu kes beranak-beranak, kemudian letak dalam lubang jamban dengan tali pusat, dengan darah penuh. Di pelas. Bila pelas tak lepas, badan lepas, kaki terkeluar. Masuk satu hamba Allah nak buang air besar, tengok-tengok kaki kan, terus tak jadi buang air besar kan. Tengok macam ni. Ini manusia yang kita sebut sayang pada anak. Manusia akhir zaman sambut Maulud tak sayang pada anak. Ini beribu-ribu, 70,000. Yang Islamnya lebih kurang 31,000. 30,978. Ini data lama. Mana majoriti hak Islam. Hak lantak tak Islam, dia lantak dia memang tak ada agama. Dia nak buat apa pun ikut dia lah kan. Kemudiannya bila bagi dengan 5 tahun, 1 tahun 365 hari, maknanya dalam masa setiap anak luar nikah akan lahir seorang setiap 37 minit. Ceramah kuliah maghrib ni 1 jam, kuek 2 anak zina kan? Sambut Maulud lagi, makin banyak anak zina. Sambut Maulud lagi, makin banyak anak zina. Sambut Maulud, makin banyak. Mengapa? Undang-undang yang ada, manusia tak takut dengan undang-undang ni. Sambutlah walau 1000 tahun lagi Maulud, manusia akan tetap buat perkara sama, malah makin menaik, makin naik. Mengapa? Sebab setakat berzina denda 3,000, pendapatan dia sebulan 12 juta. 3,000 tu macam tai hidung, piok macam tu kan. Tolak 3,000 kecil sangat. Sebab tu nanti saya nak cadang, kalau kita balik baca satu hadis daripada Imam Muslim. Hadis daripada Imam Muslim, dia kata dalam bab ambil air semayang, macam mana nak dapat syafaat Nabi, antaranya wuduk ini, ambil air semayang. Di akhirat pada mahsyar manusia berbilion-bilion sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat. Manusia punyalah ramai. Di saat itu macam mana Nabi nak cam umat dia? Dia akan cam daripada wudu. Sebab tu banyakkan wudu. Nak tidur malam ambil air semayang, nak keluar kerja ambil air semayang, duduk kat pejabat ambil air semayang. Nanti Nabi akan cam mana umat aku. Nabi kata umpama kuda putih dengan kuda hitam. Hak lain semua kuda hitam, seekor kuda putih. Tengok macam ni daripada tingkat 8. Nak seekor ada putih kan. Nabi kata macam tu lah umatku. Lalu dalam hadis Muslim ini dia kata Nabi pergi menghampiri nak ambil hak putih tadi. Tiba-tiba malaikat tepis dan tolak hak putih ke tepi. Lalu Nabi tanya, mengapa? Dia ni umat aku. Dia bukan umat kamu, kata Jibril. Kata malaikat, dia bukan umat kamu. Mengapa? Dia mengubah agama yang telah dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan masuk dalam umat kamu. Sebab tu bahaya. Dalam soal ini saya melihat ini fakta ni. Anak luar nikah Islam lahir 17 orang sehari. Ini dulu. Sekarang ni sekitar 25 ke 30 orang sehari. Kita biasa je, kita rasa semayang relax kan. Dia masalah dia, lantak dia lah. Dia nak beranak berapa ratus kali. Bila sebut macam tu, ar-ridha bil maksiyah, redha dengan maksiat. Ar-ridha bil kufri, kufrun. Redha dengan kufur, kita akan jadi kufur. Ini kaedah yang Islam letak. Kita langsung tak ada hati, dalam hati kita sedetik besar zarah aku benci, aku menyampah dengan ni, malah aku pula seronok. Seronok keluar pula anak luar nikah kita dengar. Itu dalam bab itu. Jadi sebab itulah bila Sayyidina Umar baca ayat ini, dengar ayat ini, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum, sayang saudara, kemudian sayang keluarga, kemudian sayang kepada harta kekayaan, wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, sayang harta kekayaan yang kita usahakan. Harta banyak sayang,
sayang kan. Kita datang surau pun tambat ke main motosikal apa sebab sayang kan. Kemudian selipar, saya pergi sembahyang Jumaat kat Kuala Lumpur. Sekarang selipar letak pedai ayam kan. Selipar, harga selipar Jepun harga RM1.50. Dia punya mangga nak kacit selipar Jepun tu dekat RM16. Tanya dia sebab apa? Nanti hilang ustaz. Kasut sama, saya dah 3 dah kasut hilang kan. Kasut biasalah, dah nak hilang ambil lah. Ingat sekarang ni bawah hak buruk-buruk dah, kasut nak tembus kan. Dia punya kepala dah keluar dah. Ambil nak curi-curi terus kan. Jadi sebab sayang harta kan. Kemudian sayang pada perniagaan, sayang pada meniaga, sayang pada rumah, sayang kat rumah kan. Masjid tak peduli kita, surau tak peduli kita, azan lantak dah, bukan hal aku. Ini manusia yang Allah sebut bila sayang benda ni, sayang anak, sayang mak, sayang saudara, sayang harta, sayang motosikal, sayang benda lain lebih daripada kamu sayang pada Allah dan Rasul. Tunggu kata Allah, fatarabbasu, tunggu kata Allah, akan datang hukuman pada kamu. Mana kamu tak letak macam tu? Umar bila dengar ayat ni, dia kata, ya Rasulullah, aku sayang pada kamu ya Rasulullah lebih daripada aku sayang pada seluruh benda kecuali diri aku sendiri. Umar kata, aku sayang kau ya Rasul lebih daripada seluruh harta dunia kecuali tak melebihi diri aku. Kata Rasulullah, ya Umar, macam tu tak sempurna iman kamu, sebab kamu tidak akan lebih kamu kasih melainkan lebih daripada diri aku sendiri kan. Jadi Umar kata, kalau macam tu, wallahi, demi Tuhan yang menegak mewujudkan engkau dengan kebenaran, aku kasih padamu ya Rasulullah lebih daripada diri aku sendiri. Barulah ya Rasulullah kata, Umar, sekarang sempurnalah iman kamu. Baik, bila kita sebut macam tu, kita nak tanya diri kita, banyak mana yang kita kasih pada Nabi? Bila kasih pada Nabi, kekurang ada 3 benda. Yang pertamanya, kita mesti teruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Yang ketiga, kena banyak ingat pada Nabi. Nabi ni satu-satu manusia dalam dunia ni yang paling banyak manusia sebut dalam sembahyang. Start sembahyang subuh, duduk tahiyat akhir, sebut dah nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 1. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 kali dah Muhammad subuh. Kemudian zuhur, tahiyat awal, sebut pula la ilaha illallah asyhadu an la ilaha Muhammadur Rasulullah, sebut lagi Muhammad. Kemudiannya Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian rakaat yang tahiyat awal kan? Tahiyat awal. Kemudian tahiyat akhir sebut lagi. Kemudian asar sebut lagi, maghrib sebut lagi. Mana paling banyak manusia kita sayang pada manusia tak sebut sampai macam tu. Cuma bila sebut sekadar itu tak cukup dengan sebut, kita kena ikut sunnah dia. Yang kedua, kena ikut perjuangan dia. Baik, bila sebut perjuangan Nabi, apa perjuangan Nabi? Apakah perjuangan Nabi ni berarak sana sini? Apakah perjuangan Nabi ini hanya sekadar kita sambut maulud Nabi? Apakah sayang pada Nabi ini hanya sekadar kita ni apabila datang Isra Mi'raj sambut? Apa peristiwa besar dalam kehidupan Nabi kita sambut kan? Jadi ikut perjuangan Nabi. Apa perjuangan Nabi? Antara perjuangan Nabi ialah membawa Islam. Antara perjuangan Nabi ialah menyebarkan Islam. Antara kerja buat Nabi ialah menyampaikan Islam. Antara kerja Nabi ialah menegakkan Islam. Antara kerja Nabi ialah mendaulatkan agama Islam. Yang ni kerja Nabi. Sebab tu kalau kita tak masuk dalam agenda ini, kita belum layak nak jadi umat Muhammad. Sebab saya bimbang kalau malam ni belum tidur, satu exercise lah, satu kerja rumah, belum tidur, pakat-pakat balik rujuk suratul Kahfi. Rujuk suratul Kahfi ayat yang ke-103 sampai 106. Akhir suratul Kahfi kan. Akhir suratul Kahfi ini kita baca, rujukan kita bimbang kalau kita duduk golongan ini. Bagaimana Nabi dalam Al-Quran suratul Kahfi ayat 103 sampai 106.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Allah katakanlah Muhammad, apakah perlu kami bagi tahu kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatan dia? Rugi perbuatan. Ni surah Kahfi sebut dulu lagi sebelum sambut maulud dah turun dah. Sebab kita bimbang sambut maulud jadi macam Abu Lahab. Nak lawan Abu Lahab dalam bab sambut maulud, kalah kita. Abu Lahab sambut maulud 70 ekor unta sembelih. Kat surau ni berapa ekor sembelih? Ayam pun belum tentu. Jadi sembelih unta 70. Kalau lembu seekor berapa ringgit je unta. Kan? Unta ni mahal. Kan? Kemudian sembelih unta. Yang sambut Nabi namanya antara hamba Suwaibah. Kan? Suwaibah ni hamba Abu Lahab. Malam itu datang Nabi beranak. Bila beranaknya Nabi, Aminah kata aku beranak tak rasa seperti orang lain beranak. Saya tak tahu, saya tak pernah beranak kan. Kalau tanya ibu-ibu kita ni mungkin tahu. Sampai kita tanya macam mana sakit beranak, dia kata tak boleh nak bayangkan macam mana sakit dalam dunia beranak ni kan. Tak tahu, tanya hak belah ni memang confirm tak tahu kan. Jaga anak pun tak tahu kan. Dia hak beranak, jaga anak hak belah sini kan. Hak ni dia tak tahu kan. Jadi bila lahir yang sambut Nabi namanya Ummu Syifa, bidan sambut Nabi kan. Ummu Syifa. Ummu Syifa maknanya adalah ibu pada segala penyembuhan. Tengok Nabi Allah susun nama-nama yang mengiringi kelahiran Muhammad ni. Allahu Akbar, hebat. Yang pertama bapa dia nama Abdullah, hamba Allah. Nama mak dia nama Aminah daripada perkataan amanah. Allazinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang amanah dengan menepati janji akhirnya akan dianugerahkan syurga Firdaus. Amanah. Mak bidan yang sambut dia bidan. Kita yang sambutnya bidan nama apa? Nama Sidu. Bidan sambut kita kan. Lepas tu suruh bapa azan, bapa pun tak reti nak azan. Tak pernah. Yang Bengali punya doktor tu pula, encik datang lah sini, anak sudah keluar, tolong azan. Dia tanya pula doktor Bengali, azan macam mana kan? Dia ada hak jenis bangang akhir zaman dia tak pernah dengar azan, tak pernah azan. Kalau tak percaya subuh esok suruh tak pernah azan, terazan menggigil pegang mikrofon tu kan. Ini anak dia keluar Bengali, dia kata datanglah sekarang komat. Apa komat? Kata dia. Dia boleh tanya. Takkan nak suruh kawan tu komat, sudah bawa radio kan. Bawa radio IKIM.FM kan. Rakam tu kan. Punya tak reti sama macam tu. Jadi sambut anak kan. Sambut anak Ummu Syifa kan. Ummu Syifa maknanya ibu pada segala. Lahir Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi SAW ini lahir bawa rahmat seluruh alam. Tengok malam lahir dia, malam lahir. Kalau tuan-tuan baca ada satu kitab pasal lahir saja, ada tebal ni. Pasal lahir sampai Nabi lahir. Daripada Nabi nak mengandung, Aminah nak mengandung sampai lahir. Tebal tu kitab pasal lahir. Kita kalau nak perhabis yang tu, sambut maulud Nabi 16 tahun tak habis. Jenuh. Abu Lahab punya seronok, Ummu Syifa sambut. Antara hamba yang datang malam tu namanya Suwaibah, hamba Abu Lahab. Seronoknya dia lahir, Nabi Muhammad ni lahir, dia kata aku tak boleh nak bayang. Aku tengok bulan, aku tengok bayi Muhammad ini, aku tengok dia lebih indah daripada bulan purnama. Lahir Nabi. Sebab itulah saya sempat mengaji dengan Dr. Abdul Aziz Hanafi dan bab sirah Nabi ni. Dia baru baca sikit saja menangis tersedu-sedu. Tak boleh nak bayang wajah Nabi macam mana. Kita sayang pada Nabi. Siapa yang dalam surau ni ingat sebelah nama isteri Nabi? Hadiah bernilai RM3,000. Sebelah orang. Ingat Aisyah dengan Khadijah kan? Siapa ingat Nabi ni ada berapa uban kat badan dia, pada rambut dia? Sayang Nabi, kena ngaji sirah. Uban Nabi tidak lebih 20 helai. Uban Nabi. Maknanya hitam banyak, umur 63 tahun. Kita hari ni duduk kat Seri Perantau, rambut hitam 20 helai, hak lain semua putih. Terbalik lah. Punya banyaklah. Saya pergi ke Turki baru ni.
Dia letak dalam muzium sehelai rambut Nabi. Saya percaya betul-betul lah, daripada kerajaan ke kerajaan, daripada Abbasiyah sampai Osmaniyah, akhirnya disimpan dalam, dia letak dalam muzium tu. Sehelai tu dibawa dengan 40 helai sapu tangan yang balut dia, 40 helai sapu tangan. Kemudian dia letak dalam satu cermin, ada besar-besar ni janggut Nabi, dia kata original. Tapi bau dia, subhanallah, harumnya bau, bukan yang dibuat-buat. Sampai akhir dia terpaksa tutup pula cermin tu, sebab manusia dia asyik cium cermin tu kan, sampai letak habis cermin kan. Jadi itu bau janggut selai. Bau Nabi punya peluh ni sampai Ummu Aiman pergi tadah peluh Nabi. Kita pernah tak tadah peluh laki kita kan? Malam bau hapak tenging tadah mangkuk buat apa tu, tadah peluh laki kan. Peluh Nabi baunya sewangi, bau kasturi, Masya Allah, peluh Nabi sampai macam tu. Air kencing Nabi, nanti kalau datang lain kali kita ngaji sirah, sahabat pernah terminum air kencing Nabi. Nabi bangun malam, letak dalam satu bekal, letak atas pagar. Sahabat bangun, ambil tu, bau wangi, minum. Ingat apa? Apa air kencing? Pernah tak minum air kencing? Ada orang kata ubat, kalau ubat sakit mata, tak tahu lah, ambil air kencing kita letak dalam mata. Saya tak try lagi lah. Air kencing sampai macam tu. Kalau kita mengaji, Allahu Akbar, dengar macam tu. Sebab itulah bila sampai Madinah, baru nak sampai kubur Nabi, Allah, air mata menangis. Teringat pada Nabi susahnya, ya Rasulullah, perjuanganmu daripada lahir jadi anak yatim, dibesarkan jaga kambing, kemudian diburu manusia, kemudian bila diangkat jadi Rasul, bawa Islam, kamu lagi ditentang di pulau, tak boleh makan nasi, rumah kamu sampai berasap tak berasap 3-4 bulan. Kemudiannya apa yang ada? Hidup kamu perjuangkan agama Allah, perjuang ajak manusia mari tinggal kekufuran, mari beriman pada Allah. Inilah perjuangan Nabi yang kita nak contoh pada malam ini, yang kita nak bawa. Sambut maulud Nabi, tak ikut ajaran Nabi, tak guna. Walaupun menjeriklah sallallahu alaihi Muhammad keliling kampung, bawalah sepanduk, pakailah baju semat-semat, tidak akan guna selagi ajaran Nabi tak bawa. Yang kedua, ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi dalam soal hidup ni, ikut daripada tidur, daripada celik tidur sampai nak tidur, sampai bangun tidur balik. Hidup ini ikut sunnah Nabi. Macam mana nak ikut sunnah Nabi? Ikut, dia tak boleh lari daripada 5 hukum ini. Ini dia panggil syariat Islam. Yang pertama hukum wajib, yang kedua hukumnya makruh, yang ketiga haram, yang keempat sunat, yang kelima harus. 5 hukum ini kita tanya, nak makan ini haram ke makruh kan? Wajib, sunat, maka kita ambil. Nabi suka benda-benda ni, kita ambil, maka jadi sunat. Nabi tinggal perkara ni, maka kita tinggal. Kerana tinggal apa yang Nabi tinggal, dapat pahala. Kita hari ni dok faham, bila buat perkara yang Allah suruh dapat pahala. Dia ada satu benda lagi, tinggal yang Allah larang dapat pahala. Allah kata jangan zina, kita tak zina, dapat pahala. Tambah pula semayang. Tapi kalau tak zina saja, semayang tidak pun tak guna. Ayat ni yang kita nak fahamkan macam tu. Jadi sebab itulah, berbalik perkara tadi, Suwaibah tadi bila lahir, Suwaibah berlari pergi jumpa Abu Lahab. Ya Abu Lahab, kamu dapat anak saudara cantiknya macam bulan purnama. Abu Lahab dengar macam tu Aminah lahir anak, punya seronok, hore kan Abu Lahab. Bila sebut macam tu, dia kata kerana kamu tadi lahirnya Muhammad, kata Abu Lahab, kamu tadi ya Suwaibah, kamu datang dalam keadaan hamba, kamu keluar daripada rumah aku sekarang dalam keadaan bebas merdeka. Maknanya lahir Nabi, falsafah pertama, Nabi belum dakwah. Kelahiran Nabi nak bebaskan manusia berhamba sesama manusia. Nabi angkat martabat wanita, Nabi angkat martabat manusia, daripada manusia menghamba diri pada manusia. Malam lahir dah tunjuk. Malam Nabi lahir, 14 menara kerajaan Parsi runtuh, 14 menara dia. Mengapa? Nanti ke Parsi akan jatuh ke tangan Islam ni, budak yang lahir. Kemudiannya api yang disembah oleh orang Majusi 1000 tahun dah sembah, terpadam malam Nabi lahir.
Maknanya Nabi datang bawa agama yang benar, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar. Akhirnya agama yang salah semua padam. Ini kerja Nabi, inilah perjuangan Nabi. Nak ajak manusia. Hari ni manusia, Allahu Akbar, macam-macam. Maksiat membabi buta. Ulaika kal an'am bal hum adallu, kata Allah dalam surah Al-A'raf. Manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih teruk daripada binatang ternak. Al-an'am ini binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nak sesat macam mana? Soal anak luar nikah, saya sebut babi kan. Nak sebut pun rasa berat nak sebut babi. Batu tukar nama khinzir kan. Ba nak jaga hati babi, tukar nama khinzir kan. Jadi tukar nama khinzir kan. Bila tukar nama khinzir kan, jadi babi ni walaupun huduh, walau tak boleh makan, beranak tak pernah sepak anak dia. Beranak tak pernah buang anak dia. Pernah keluar seorang metro, babi ditangkap membuang anak. Yang banyak manusia tiap-tiap hari sampai naik muak hari ni. Apa sudah jadi dengan kita sambut Maulud Nabi tapi maksiat makin banyak? Tandanya manusia sambut Maulud bukan ikut ajaran Nabi. Manusia sambut Maulud bukan ikut syariat Nabi. Manusia sambut Maulud hanya tradisi, bukan sambut mengikut perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apa yang berlaku hari ini, hukum yang ada, manusia tidak takut pada Allah. Kemudiannya saya nak bawa pasal nama tadi. Bila lahir Abu Lahab seronok sangat, sembelih unta 70 ekor. Kemudian lama-lama Nabi dibesar oleh Halimatul Sa'diyah. Halimah lemah lembut, Sa'diyah Sa'adah bahagia. Dalam bahagia lemah. Nabi ni orang yang sifatnya lemah lembut. Kalau kita baca pasal tangan Nabi dia nampak lebar, nampak macam kasar. Tapi bila bersalaman dengan Nabi, lembutnya lebih lembut daripada sutera. Masya Allah. Tak boleh, kita tak pernah berjumpa dengan, nak bersalam dengan Nabi, tak pernah kan. Cuba bayanglah kalau bermimpi bersalam dengan Nabi, Allahu Akbar kan. Kita nanti akhir nak masuk mahsyar nanti, nak jumpa dengan Nabi. Kalau nak jumpa Nabi masa hidup atas dunia pun tak pernah ikut Nabi. Masa hidup atas dunia dia ikut kerja-kerja lain, dia ikut syariat bukan syariat Allah. Macam mana nak hidup akhirnya nanti nak dapat syafaat Nabi? Antaranya ikut perjuangan Nabi, sunnah Nabi, banyak selawat, barulah kita akan berjaya. Jadi sebab terbalik pada perkara ni, saya nak sebut bahawa betapa Tuhan ni letak nama ni cantik-cantik susun. Kalau kita baca lagi, Nabi ni daripada keturunan dia, keturunan yang sah dari sudut agama pada masa itu, maknanya melalui nikah kahwin. Seluruh keturunan Nabi dia datang daripada semua perkahwinan yang sah, bukan daripada anak zina dah. Ni Nabi lahir. Kemudian Nabi dia susun nama cantik-cantik, nama Muhammad, yang dipuji, yang terpuji, nama Muhammad. Kita letak nama anak hari ni, ya Allah kan, nama anak elok dah. Nama macam-macam, letak nama Nurzina. Allah, sebab tak mengaji kan. Cahaya zina, hari-hari panggil cahaya zina. Nama ni doa. Cahaya zina, cahaya zina, cahaya zina hari-hari. Nama elok-elok dah bubuh nama Fatimah. Buah nama Fatimah, gatal, kerja kilang Kuala Lumpur, duduk kampung panggil Fatimah. Mai kerja kilang 3 bulan, balik-balik naik kereta api sampai kampung, awak Fatimah. Tak, nama Fatty. Nama Aminah mak Nabi tukar jadi nama awak apa sekarang? Amy, tengkorak dia. Nama elok dah. Ini ada setengah lahir anak, letak nama artis-artis Michael Jackson. Bangga dia. Era Fazira anak kan. Apa yang nak dijadikan dengan idola manusia yang banyak buat maksiat pada Allah? Letak nama Imam Syafi'i. Malu, mana tak sedap langsung, tak glamour. Takkan zaman time teknologi nak bubuh nama Zainab kan? Nak bubuh nama Fatimah, nak bubuh nama Muhammad, tak kena langsung. Bubuhlah nama Awi kan. Bubuhlah nama-nama artis. Sebab hari ini agenda dia itulah kiblat kita. Dalam bab nama pun letak nama baik-baik.
letak nama baik. Habis nak letak nama baik, ada orang telefon, dia kata, ustaz tengah malam nak ambil berkat ustaz lah kan. Nama saya Maznah, nama laki saya Daud. Nak letak lah, kalau boleh ustaz carilah satu hang cantik-cantik, gabung-gabung Maznah dengan Daud, Maznah Daud. Elok pukul 2 pagi kita nak tidur pun tak sempat. Maznah campur Daud, saya kata Mazda. Bubuh tu paling cantik lah tu kan. Jadi buah nama Muhammad Mazda. Kalau perempuan Siti Mazda, elok sangat kan. Nak main cantik-cantik, carilah walau nama tak glamour tapi nama tu disebut Muhammad dan sebagainya kan. Jadi sebab itulah dalam soal ini, dalam suratul Kahfi ini Allah kata, kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala allazina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, iaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam hidup dunia sedangkan mereka mengira telah buat baik. Orang ni dalam ayat Quran ni, kalau baca tafsir Ibnu Katsir, ayat ini orang ni nampak baik atas dunia. Tiap-tiap hari pisang masjid tak pernah tak sampai. Walau dia tak datang masjid, pisang sampai kan. Bubur lambuk tiap-tiap minggu, walau dia tak pernah pijak masjid, bubur lambuk sampai. Nanti dalam syurga, bubur lambuk masuk syurga, dia masuk neraka kan? Sebabnya dia sibuk bubur lambuk. Kemudian nampak baik, datang masjid selalu, datang kuliah selalu. Tapi sebab apa Allah kata kul hal nunabbiukum bil ahsarina amala, nanti nak dah aku bagi tahu ya Muhammad, amalan dia semua rugi, semua rugi. Apa yang ruginya kan? Dia kata allazina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, iaitu orang yang atas dunia lagi perbuatan dia sia-sia, sedangkan pada dia rasa aku ni ya Allah buat amal baik dah, aku buat baik dah, pakai tutup aurat dah. Ni ayat ni dia kata, Ibnu Katsir kata hati-hati, nampak baik dah, aku dah buat baik dah ya Allah, macam buat sunnah Nabi dah, macam ikut syariat Islam dah, yang halal yang haram aku tinggal, yang halal aku buat, yang syariat Islam aku tegakkan, nampak bagus dah. Kemudian Allah kata ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Apa dia orang yang nampak baik tapi rugi ni? Iaitu mereka adalah orang yang engkar pada ayat-ayat Allah. Satu, engkar ayat Allah, tak percaya ayat Allah, tak percaya Quran Allah, tak membesarkan Allah. Ayat Allah ini disebut dalam kitab-kitab tafsir, antaranya Syed Muhammad Rashid Ridha. Ayat Allah sama ada ayat-ayat Quran. Yang kedua, ayat Allah adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tengok langit bumi, tengok langit ya Allah, bumi yang tak ada tiang, langit tak ada tiang ya Allah, macam mana siapa atur? Kan kita baca satu hadis, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah Nabi khutbah, tiba-tiba dia datang sampuk tanya seorang sahabat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bila akan berlaku kiamat? Nabi tengah khutbah. Kemudian Nabi tak jawab soalan dia pun duduk diam. Nabi terus sampai khutbah lepas semayang apa. Kemudiannya Nabi pun tanya, siapa yang tanya tadi pasal kiamat akan berlaku? Dia pun angkat tangan, ana, dia tahu. Lalu Nabi kata, apa persediaan kamu kalau kiamat berlaku? Apa persediaan kamu? Dia kata, saya tak buat persediaan apa-apa ya Rasulullah, cuma saya kasih pada Allah, kasih pada Rasul lebih daripada segala-galanya atas dunia ini. Lalu kata Nabi, kalau macam tu, kamu akan dibangkitkan bersama apa yang kamu kasih. Kamu kasih pada Rasul akan dibangkitkan dengan apa yang kamu kasih. Kemudian barulah Nabi jawab dalam hadis riwayat Muslim. Nabi jawab, kata akan berlaku kiamat ini apabila matahari akan terbit daripada sebelah barat. Matahari terbit sebelah barat. Baik, kita dengar ayat ini, masa tu ahli sains tak ada. Ahli-ahli astronomi masih belum ada. Ahli-ahli kaji bintang masih belum ada. Tapi apa sifat sahabat Nabi? Bila Nabi kata matahari akan terbit belah barat,
Maka sifat sahabat Nabi, mereka ini adalah wasaddaqani, membenarkan apa yang Nabi sebut. Padahal masa itu ahli astronomi pun tak ada. Sebab itulah Nabi SAW kata, fa inna khairan nasi ashabi, sebaik-baik manusia adalah sahabatku. Sebab apa? Mereka beriman. Yang kedua, wasaddaqani, mereka membenarkan ajaranku. Contoh dalam soal ini, kita kalau orang kata matahari terbit sebelah barat, kita tak yakin dengan apa yang Nabi sebut. Nabi bukan diiktiraf ahli astronomi. Baik, saya nak sebut baru ni dalam internet, betul tak betul wallahu alam, kajian oleh angkasawan NASA, dan mereka ini sekarang banyak yang masuk Islam. Dia sebut planet yang paling dekat sekarang dengan bumi namanya planet Marikh. Planet Marikh, jarak dia daripada bumi adalah 41 juta batu. 41 juta batu jarak planet Marikh daripada bumi. Kemudian sekarang baru ni dia buat kajian, pergerakan Marikh ini, pergerakan planet Marikh mengelilingi bumi, mengelilingi matahari 191 million batu, 191 juta batu dalam sejam. Punya laju, punya laju 191 juta batu sejam. Kita dok rasa Doktor SMS kita naik dah laju dah, kan? Dok rasa Doktor Syed Muzaffar laju dah, kan? Lagi laju 191 juta batu. Baru ni dalam internet dia sebut angkasawan NASA, sekarang semua planet bergerak serupa, mengelilingi bumi. Maknanya mengelilingi bumi, naik daripada matahari terbit sampai jatuh barat. Tiba-tiba baru ni planet Marikh, kalau baca pasal-pasal ensiklopedia sains, sekarang ni dia berputar. Mula-mula dia berputar dia berhenti. Bila berhenti, tiba-tiba dia U-turn berputar. Sekarang ni U-turn berputar, patut berputar daripada timur ke barat. Sekarang planet Marikh bertukar daripada barat ke timur, bumi masih timur ke barat. Maka angkasawan NASA kata, kalaulah sekiranya mereka relate dengan hadis Nabi, dia hubung dengan hadis Nabi. Nabi sebut 1400 tahun dulu, sahabat membenarkan. Sama dengan Isra' Mi'raj, bila Nabi datang turun bawa Isra' Mi'raj, antara orang tanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu percaya tak dengan apa yang Muhammad sebut? Naik daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, naik pula ke langit, turun dalam satu malam. Kata Abu Bakar, laukana ab'adu min zalik, kalau lebih daripada tu pun aku akan membenarkannya, aku lebih percaya. Ini Nabi sebut 1400 tahun akhir zaman. Nanti kalau mari kita mengaji pada 40 hadis akhir zaman ini, takut tuan-tuan. Semua tanda kecil dah cukup lengkap, satu pun tak tertinggal. Kecuali nak tunggu sekarang ini matahari terbit belah barat, turun belah timur. Disebut oleh ahli sains sekarang ni, planet Marikh telah bertukar daripada patut timur ke barat, sekarang dia berhenti, tiba dia U-turn, sekarang barat ke timur. Kata ahli sains orang kafir ini, kalau planet Marikh boleh bertukar macam tu, Nabi bumi ini juga akan bertukar alirannya, daripada sekarang naik timur akan tukar ke barat. Sekarang majoriti angkasawan NASA, makin dia kaji ke langit, dia tak berjumpa dengan satu benda yang dia boleh logik angka, dia tak boleh terima. Akhirnya mereka masuk Islam. Mengapa? Bila pergi jauh, akhirnya dia tidak boleh. Hati manusia nak mengaku tak ada satu benda lain yang mengawal dunia ni, tak boleh. Saya bimbang, geng-geng kafir Yahudi pakai masuk Islam habis kerana buat kajian. Geng Islam di Malaysia murtad 250,000, makin banyak keluar Islam. Yang ni akan jadi sambut maulud Nabi, tak ikut ajaran dan syariat Nabi. Jadi sebab itulah bila tengok perkara ni, sikit lagi, boleh lagi, sikit lagi kan? Boleh lagi? Okey, kita habiskan pukul 3 pagi insya-Allah hari ni kan. Tu baru masuk bab lahir Nabi sikit. Tak ambil lagi hal lain tu, nanti penceramah lain akan datang, nak habis tu panjang kita kan. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Sebab apa amalan kita rugi? Nabi kata, Al-Quran kata, yang pertama orang yang ingkar ayat-ayat Tuhan mereka. Ingkar. Sebab tu kita dengan Quran ini jadikan dia teman setia kita. Pergi pasar malam bawa Quran, pergi mana bawa Quran, duduk dalam poket selalu kan?
Ada di Indonesia satu manusia, dia bawa taksi, tapi 24 jam Quran duduk dalam poket dia. Maknanya 24 jam dia ada wudu. Berhenti sambil tunggu orang datang, baca Quran. Walau 10-15 ayat, hati akan tenang. Kita pula di Malaysia, di Seri Perantau ni, berhenti 4-15 minit, baca metro. Baca metro. Nanti dekat nak mati, jangan panggil orang baca Quran, ajak orang baca metro kan? Sebab kita sayang metro, sayang soal Abah Sinar, tak jumpa demam kuning kan? Quran hari-hari tak baca tak boleh kan? Jadi nanti dekat-dekat nak mati, suruh anak pesan, panggil semua orang Seri Perantau, sedia soal Abah metro tinggi-tinggi ni kan, jemput semualah baca soal Abah metro. Ngapa baca metro? Mak dengan ayah dulu suka baca metro je, Quran menyampah kan? Quran tak suka. Jadi sebab tu bahaya. Ingkar ayat Allah dalam hati, tak percaya. Jangan kata satu ayat tak percaya, satu huruf terkeluar iman. Semayang tunggang-tunggik. Ni Qul hal nunabbiukum bil ahsarina amala. Ni semayang, ni puasa, ni zakat, tutup aurat. Hati ada rasa sangsi dengan ayat Allah, tak diterima iman kita. Kemudian dia tak percaya pertemuan dengan Tuhannya, yakni hari akhirat. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat nanti. Tak percaya nanti kita masuk kubur, akan ada alam kubur. Masuk nanti akhirat, akan ada alam akhirat. Duduk di akhirat, kumpul telanjang-telanjang semua. Masa tu akan diberi catatan buku amalan, sama ada tangan kiri atau tangan kanan. Walaupun satu saat malaikat kiri dan kanan yang ditugaskan tak pernah lepas, tak pernah alpa. Walau satu saat kamu buat baik, aku catat. Kamu datang masjid malam ni, aku catat. Datang pula tidak ikhlas, dicatat juga. Datang tapi tak ikhlas kan? Ada juga kan, datang tapi tak ikhlas. Datang kerana Allah kan? Okey. Kemudian last sekali, zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Sebab apa amal tak diterima? Yang pertama, tak percaya pada ayat Allah. Yang kedua, tak percaya hari kebangkitan. Yang ketiga, balasan mereka itu ialah neraka jahanam kerana kekafiran mereka dan kerana menjadikan ayatku dan rasulku bahan olok-olok. Orang benci Nabi, kita rasa tak benci pada orang tu. Orang cemuh Nabi, kita rasa tak cemuh. Orang benci dengan syariat Nabi, kita rasa tak benci. Maka kita jadikan ayat Allah dan Rasul bahan olok-olok atas dunia. Tunggu, wala semayang, wala zakat, wala haji, wala puasa, wala buat semua baik, bubur lambuk, bagi jiran kuih tiap-tiap hari, tapi berhati-hati, iman kita telah rosak. Sebab apa? Kita tak percaya pada Rasul, tak membenarkan ajaran Nabi, tidak ikut sunnah Nabi, tidak contohi akhlak Nabi dalam kehidupan. Akhirnya jadilah kul hal nunabbiikum bil ahsarina a'mala. Semua amal perbuatan kita tu adalah sia-sia. Nampak macam rajin datang. Sebab tu kita datang mengaji. Bila tak datang mengaji, kita tahu syarat amal kita diterima, mesti ikut syariat. Yang kedua, ada orang sekarang ni benci dengan Nabi, tak percaya, golongan anti hadis, Kasim Ahmad kan? Golongan anti hadis, tak percaya dengan Nabi. Dia kata kita rujukan hanya Quran, Quran ni ayat, Nabi manusia. Bila tak percaya macam ni, Quran kata sembahyang, macam mana nak sembahyang? Quran tidak pernah cerita kaifiat sembahyang macam mana. Maka kena ambil rujuk pada Nabi. Nabi kata puasa, macam mana puasa? Tak tahu. Maka rujuk pada Nabi. Macam mana zakat? Rujuk Quran kata keluar zakat. Nak tahu zakat, rujuk Nabi. Nabi kata tegakkan negara Islam, guna hukum Quran. Quran sebut gitu. Tapi macam mana cara? Amalan Nabi. Semua inilah amalan Nabi, dipanggil sunnah. Kemudian perjuangan Nabi menegakkan agama wajib kita hayati dalam hidup kita. Jadi muslimin muslimat yang dihormati, ibu-ibu, bapa-bapa yang dihormati dikasih sekalian, akhirnya pada malam inilah akhirnya saya nak ajak sebagai satu mukaddimah kepada Mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita kena kasih pada Nabi, sayang pada Nabi. Lalu antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh syahid dalam medan Uhud ialah Mus'ab bin Umair. Saya dah cerita masjid Kampung Delik dan beberapa masjid baru ni.
Mus'ab bin Umair ini sahabat Nabi yang mula-mula dihantar berdakwah ke Madinah. Tidak ada rumah di Madinah yang tidak diketuk oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini bukan macam kita, anak orang kaya. Anak orang kaya. Sebab tu nilai dia beza. Kita hak sesak miskin ini datang surau, beza dengan anak orang kaya rumah banglo duduk atas bukit, tiba-tiba anak dia datang surau. Beza nilai. Sebab orang duduk dalam mewah. Pagar rumah dia dapat 3 biji rumah kita. Pagar rumah dia kan, dia buat pagar dapat 3 biji beli rumah kita. Cuba bayang macam mana. Pagar tu dia kan, dengan teropong lagi ada, dengan jaga ada 14 orang kan, kiri kanan dengan pistol semua siap kan. Pagar saja pun tak larat kita. Tapi tiba-tiba anak dia datang surau. Anak nilai dia beza kan. Bukan berbeza amalnya, bukan, tapi dia nilai dia boleh terima agama. Mus'ab bin Umair ini mak bapak dia korporat, kaya sungguh. Pada zaman Nabi kaya. Tiba-tiba bila Nabi sebut Islam ini macam ni, Islam ni indah, Islam ni suka, pada Islam ni ada akhirat, Islam syurga neraka, Islam ni macam ni, macam ni, macam ni. Bila Nabi sebut timbul terima Islam dan sayang pada Nabi dia. Dengan sekali saja, tak payah banyak kali, sekali sebut hati telah terbuka. Macam mana boleh terbuka? Ini dia panggil Nabi manusia akhlaknya baik. Yang saya pernah sebut Michael H. Hart, orang putih Yahudi, dia nak letak siapa manusia paling hebat atas dunia ni. Dia nak cari-cari punya cari, dia tidak boleh buang. Nombor 1 namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Mus'ab terima? Sebab tengok akhlak Nabi, punya hebat akhlak. Saya ambil contoh sebelum habiskan Mus'ab ini, nama sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i, bapa dia ni orang suka derma. Kerja Adi bin Hatim ini mengutip cukai daripada perompak-perompak yang pada zaman Nabi dulu banyak merompak. Belum Nabi lahir, belum Nabi diturunkan wahyu, rompakan banyak. Adi Hatim ni kerja dia ambil cukai 20%. Macam Haji Bakhil punya tu kan. Harta di Kongostan apa sana 25% kan. Jadi 20%. Bila Nabi bawa Islam, kegiatan merompak makin kurang, makin kurang, makin kurang. Cara nak selesai masalah rompak dalam Malaysia, kena bawa hukum yang Nabi bawa, akan selesai. Nak selesai masalah zina, kena bawa hukum yang Nabi bawa. Nakalan minallah, cegah daripada Allah. Nak selesai masalah judi, kena selesai bawa cara Nabi bawa, baru selesai. Kemudian tengok Adi bin Hatim, bila Nabi naik jadi bawa Islam, kegiatan mencuri makin jatuh, akhir nak kutip cukai tak boleh dah. Jadi sesak, pindah dia berpindah pergi Syam. Bila pindah pergi Syam, tak terima Islam lagi. Kemudiannya dia tak tahan pula dengan kerajaan Syam, dia balik semula ke sini. Dia kata aku nak kaji napa Muhammad ni. Tengok akhlak Nabi. Satu hari dia pergi intip Nabi, Nabi keluar daripada masjid. Kemudiannya Nabi tiba-tiba datang seorang perempuan. Datang, ya Rasulullah, boleh tak saya nak mengadu satu masalah pada Rasulullah? Ini macam kita punya yang berhormat, macam pemimpin kita. Nabi kata silakan. Perempuan tu dia mengadu, perempuan bercakap, kira lah kan, bukannya ada sedikit, mesti lama punya kan. Sembang pasal popiah boleh 3 jam kan. Jadi tak apalah kan, dia bersembang. Jadi Nabi ni dengar dia bersembang, Nabi berdiri, perempuan tu mengadu. Perempuan punya lamanya sampai Adi bin Hatim dia kata, aku daripada berdiri, aku ni muda, daripada berdiri sampai aku duduk tak tahan, bukan seminit 2, berjam-jam. Nabi dengar. Nabi jadi pemimpin, pendengar yang baik. Kita kalau nak jadi pemimpin, jadilah pendengar yang baik. Anak kita datang mengadu, tak ada kerja lain, saya mengadu je kan. Nanti kalau orang tahu jadi pemimpin masyarakat, jadi ketua kampung, jadi YB, jadi menteri kan, nanti orang datang, rakyat datang mengadu, pekakkan dia dengar. Nabi dengar berjam-jam. Perempuan apa urusan dengan Nabi? Tapi dengar Adi Hatim mengucap la ilaha illallah kerana melihat bagaimana akhlak Nabi. Mus'ab bin Umair ini akhirnya masuk Islam dengan sekali dakwah. Kita naik poster ceramah, ada beribu poster, tapi tak terbuka lagi nak terima Islam.
Kemudian bila tinggal, bapak dia orang report, dia kata, Umair, anak kamu masuk Islam ikut Muhammad. Dia panggil, wahai Mus'ab, kamu masuk Islam? Benar. Pam, bapak dia tampar. Tampar apa tampalah. Ayat yang disebut oleh Khalil Munawwar dalam kitab sirah dia, banyak kali dia ulang ayat ni, kata-kata Mus'ab. Dia kata, ya ibuku, alangkah sedihnya hati saya bimbang. Marilah ibu terima ajakan dan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang benar, kerana saya tidak sanggup melihat ibu nanti dibakar oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ini banyak kali seorang pengarang kitab Khalil Munawwar, dia sebut ayat ini, sayang pada mak bapak dia, tapi mak bapak dia tak ikut. Akhir dia tinggal selang sepinggang, Nabi perintah pergi Madinah jalan kaki. Ibnu Katsir cerita kisah ini, jalan kaki, anak orang kaya, bukan anak orang sesak macam kita, sayang pada Nabi, terima ajakan Nabi dan sanggup berkorban. Sampai di sana dia berdakwah apa semua. Nabi pun ikut hijrah. Sampai satu hari Nabi duduk Masjid Nabawi, Nabi baca kitab. Antara yang ada dalam tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tengah-tengah baca kitab, tiba-tiba Nabi berhenti. Nabi berhenti macam ni, masuk satu orang pemuda daripada pintu. Nabi berhenti. Nabi kenal sangat pemuda ini. Bila tengok macam ni, Nabi tanya, adakah anda ni Mus'ab bin Umair? Ya, ya Rasulullah. Nabi tengok macam tu, Nabi terus menangis teresak-esak. Nabi menangis. Tengok Nabi menangis, sahabat ikut menangis. Mengapa Nabi menangis? Sebab Nabi kata, Mus'ab, masa dia kaya dulu, dia orang korporat kaya, kerana terima ajaranku dan terima sayang pada Allah dan Rasul, pakaiannya compang-camping koyak rabak, dan selendangnya selendang buruk daripada barang yang tidak bernilai langsung. Kerana nak pada Islam, dia sanggup sayang pada Allah dan Rasul sampai menangis teresak-esak. Sayyidina Ali yang meriwayatkan hadis ini menangis teresak-esak kerana tengok sedihnya Nabi dengan apa yang berlaku pada Mus'ab, sayangnya Rasulullah pada. Kemudian bila malam duduk di sana, turun perintah untuk perang Uhud. Bila perang Uhud, Mus'ab ini ada isteri. Ni saya nak sebut peranan isteri dalam suami nak buat amal baik. Nabi Mus'ab bila nak turun berjihad, nak ikut Nabi dalam medan Uhud, malam tu dia pegang tangan isteri dia. Isteri dia pesan pada suaminya, abang pergilah berjuang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kat Seri Perantau bunyi suami nak pergi perang, malam tu siap beli cari tali rupiah banyak, ikat kat tiang, abang jangan pergi. Kalau abang pergi kan, sebab kalau pergi tak tahu balik tak balik. Ada perang masa tu, pergi confirm mati kan. Jadi Mus'ab kata, wahai isteriku, seandainya Islam menang dalam medan Uhud ini, maka Islam akan bawa balik harta ghanimah yang banyak. Tapi seandainya Islam tidak menang dan aku syahid, aku akan tunggumu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pernah tak kita sebut pada isteri kita macam tu? Mina-mina, abang tunggu kau di pintu syurga kan? Macam Eliket punya lagu tu kan, ku tunggumu di pintu syurga. Tu yang dia mati dulu tu kan? Dewi Arumuga kan? Nak tunggu pintu syurga kan? Pernah dah sebut macam tu? Kita buatlah amal baik, mudah-mudahan nanti kalau abang mati dulu, abang tunggu kau dalam syurga Allah. Sebab dia yakin amal dia baik. Kita nak sebut aku masuk syurga pun tak berapa nak berani, sebab banyak amal jahat. Akhir pendek cerita, kalau tengok sirah belakang pada Mus'ab bin Umair, kalau kita tengok daripada belakangnya menyamai belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai sahabat sangka kalau berjalan malam kita nampak belakang, orang akan kata Rasulullah, sebenarnya Mus'ab bin Umair. Kemudian pendek ceritanya, dalam perang, bila keadaan kacau bilau medan Uhud, Mus'ab bin Umair ini datang membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah hujan anak-anak panah ini, kerana sayang pada Nabi, dia letak belakang dia biar setiap inci belakang dia ditembusi dengan anak panah. Akhirnya dia mati menghempak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita ini dibuat oleh kafir musyrikin. Dia kata Muhammad telah mati dalam medan Uhud. Akhirnya gempa seluruhnya, Muhammad mati. Rupanya yang mati adalah Mus'ab bin Umair. Kemudian tiba-tiba Nabi istihan, Rasulullah masih hidup lagi. Akhir bila tamat Uhud, selesai semua perang, Nabi kata kamu pergi cari mana dia mayat Mus'ab bin Umair. Bila pergi cari, belakang dia keseluruhannya hampir ada anak panah. Kerana sayang pada Nabi, dia sanggup korbankan nyawa dia.
Kemudian Nabi pegang dia, Nabi menangis teresak-esak. Kemudian bila cabut anak panah nak dikafankan dia, maka diletakkan kain. Bila letak tutup kepala, kaki terbuka, kain tak ada. Bila tutup kaki, kepala terbuka. Nabi menangis teresak-esak sekali lagi, ya Mus'ab, kerana sayang kamu kepada Nabi, sayang kamu kepada agama, kamu sanggup berkorban. Dulu kamu hidup dengan senang lenang, dulu kamu hidup dengan penuh kemewahan. Tiba di saat mati kamu sampai kain kapan tak cukup. Rasulullah menangis kerana teringatkan perjuangan sahabat ini, pengorbanan dia sampai sanggup macam tu. Akhir sekali hadis kata, tutup kepala, yang akhir kakinya ditutup dengan kayu-kayu, daun-daun kayu disimpan macam tu. Lalu Nabi pesan pada pembawa berita perang, kamu beritahu pada isteri Mus'ab ini, cakap memang benar suaminya sedang menunggu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita tanya diri kita, kita bukan orang kaya, kita orang sesak, kita orang tak ada duit, itu pun kita masih tak menerima ajaran Nabi, masih tidak lagi menghayati perjuangan Nabi, masih lagi tidak mengamalkan sunnah Nabi, malah masih tidak berselawat pada Nabi menjadi amalan kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pada malam ini apa yang saya sampaikan sebagai mukaddimah kepada sambutan Maulidur Rasul yang tuan-tuan akan laksanakan mungkin malam Jumaat ini atau malam Sabtu 26 hari Senin. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita hayati kehidupan Nabi, dan mudah-mudahan kita jadilah hamba yang sentiasa bertaubat, bersyukur dan sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar itu yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada kejahilan saya sendiri. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.